Kes kehilangan Suri Narudin semakin hampir untuk diselesaikan selepas penemuan beg di belakang sebuah rumah di Pedas, Negeri Sembilan. Suspek utama ialah seorang lelaki berusia 51 tahun yang sudah lama mengenali keluarga tersebut sejak kira-kira 6 tahun lalu dan rapat dengan keluarga Suri. Ada laporan mengatakan suspek sebagai suami kepada Suri, manakala ada laporan lain mengatakan yang dia hanya teman lelaki kepada mangsa. Jadi, siapakah mangsa, suspek dan apa hubungan mereka sebenarnya? Suri Narudin, 53 tahun, adalah seorang usahawan berasal dari Kuching, Sarawak. Beliau juga seorang TikToker yang menggunakan nama Maksu Kaca. Pada waktu kejadian, Suri tinggal di Ampang sejak 2 tahun lalu. Seorang jiran kepada Suri Narudin yang tinggal di Ampang berkata dia seorang yang baik, periang, ceria dan peramah. Jiran depan rumah yang hanya ingin dikenali sebagai Tia, berusia 30-an, menyifatkan wanita itu sebagai pemurah dan tidak pernah berkira, walaupun baru mengenalinya sejak berpindah ke kediaman terbabit 2 tahun lalu. Menurutnya, tragedi yang menimpa rakannya itu membuatkan dirinya sedih dan terkilan, malah kucing peliharaan Suri, Miko, sering mengintai kediaman kosong yang ditinggalkan tuannya seolah-olah mengetahui sesuatu. Ini Miko, kucing Suri, memang kalau dia tak ada di rumah, saya akan tengokkan kucing ini, dan sejak kehilangan Suri dia asyik terintai-intai rumah dia. Bila dapat tahu kejadian itu, saya memang terkilan, sangatlah. Kami memang rapat dengan mereka, walaupun dia jarang ada dekat rumah, dia selalu travel, tapi mereka selalu beri buah tangan pada kami, dan Miko ini saya akan jaga, setiap kali Suri tiada di rumah, katanya kepada media. Wartawan yang meninjau pangsapuri 17 tingkat di Bandar Baru Ampang itu mendapati keadaan rumah Suri sunyi dengan hanya sekeping nota kecil ditinggalkan, meminta kurier menghantar bungkusan ke rumah Tia. Seorang lagi jiran, Taufik, 33, berkata dia terkejut apabila mendapat tahu kejadian yang berlaku itu dan berkata Suri tidak pernah mendatangkan masalah sepanjang berjiran dengannya. Jiran yang bernama Fatin, 32, pula berkata dia tidak begitu mengenali wanita itu kerana usahawan itu sering tiada di rumah, namun ada terserempak dengannya beberapa kali. Apa pula kata saudara Suri mengenai suspek? Keluarga Suri Narudin mengakui terkejut apabila lelaki yang kini disyaki sebagai suspek utama dalam kes kehilangan wanita itu merupakan individu yang pernah diberikan kepercayaan penuh oleh mereka. Anak saudara mangsa, Sasha, 38, berkata, suspek berusia 51 tahun itu sudah lama mengenali keluarga sejak kira-kira 6 tahun lalu dan tidak pernah menimbulkan sebaran syak wasangka sebelum kejadian berkenaan. Menurutnya, kepercayaan itu termasuk mengamanahkan lelaki berkenaan menguruskan hal melibatkan kanak-kanak dalam keluarga. Saya sendiri membayar dia untuk menjemput anak-anak saya dari sekolah kerana kami percaya dan selesa dengan kehadirannya, katanya ketika ditanya media. Sasha berkata, apa yang lebih mengejutkan, suspek masih menjalankan rutin tersebut seperti biasa, walaupun ketika itu Suri sudah dilaporkan hilang. Selepas makcik saya gagal dikesan, dia masih datang mengambil 2 anak perempuan saya, seolah-olah tiada apa yang berlaku, katanya. Menurut Sasha, kali terakhir dia bertemu ibu saudaranya itu adalah pada 5 Disember lalu, sebelum mereka hanya berhubung melalui media sosial. Katanya, kebimbangan keluarga mula memuncak apabila mangsa gagal dihubungi sejak 8 Disember, memandangkan Suri dikenal pasti sebagai individu yang aktif di media sosial dan lazimnya memberi maklum balas pantas. Kami mula rasa ada sesuatu yang tidak kena apabila dia langsung tidak menjawab mesej atau panggilan, katanya. Sasha berkata, kecurigaan semakin timbul apabila suspek memberikan penjelasan yang berubah-ubah apabila ditanya mengenai keberadaan mangsa. Dia beritahu makcik saya dihantar orang lain ke lapangan terbang, tetapi cerita itu tidak konsisten, katanya. Mengulas dakwaan yang mengaitkan mangsa dan suspek sebagai pasangan suami isteri, Sasha menegaskan perkara itu tidak pernah dimaklumkan kepada keluarga. Dalam satu laporan polis yang dibuat oleh anak suspek, dinyatakan mereka sudah berkahwin, tetapi setahu kami, makcik saya tidak pernah berkahwin dengan lelaki itu, katanya. Menurutnya, hubungan mangsa dan suspek sekadar pasangan kekasih dan perkara itu turut menjadi punca salah faham dalam kalangan pihak tertentu.
Sasha berkata, sepanjang pengetahuannya, hubungan mereka rapat dan mangsa sering berkongsi cerita peribadi, namun kebanyakannya berkisar perkara biasa dalam perhubungan. Mungkin ada perselisihan faham sekali-sekala, termasuk berkaitan kewangan, tetapi tidak pernah pada tahap serius, katanya. Apa pula kata orang kampung Batu 4, Pedas, mengenai suspek? Penduduk kampung, kali terakhir nampak kereta dinaiki suspek utama kes tersebut, dekat kampung Batu 4 Pedas, di Rembau, pada 12 Disember lalu, iaitu di lokasi mayat ditanam. Malah, beberapa penduduk mendakwa terserempak dengan lelaki berkenaan di kawasan kampung beberapa hari sebelum itu, namun tidak menunjukkan sebarang kecurigaan. Seorang penduduk yang dikenali sebagai Rahim, 63, berkata, lelaki berusia 51 tahun yang dipanggil adik itu datang ke rumahnya, yang tidak jauh dari lokasi kejadian, pada 11 Disember lalu. Masa itu saya sedang kemaskan pokok di kawasan rumah, tiba-tiba dia datang bersalam, dan kami sempat berborak, dan bertanya khabar kerana sudah lama tidak berjumpa. Dia beritahu pulang ke rumah ibunya untuk berkemas, kerana rumah itu sudah lama kosong. Saya memang tidak syak apa-apa, macam biasa sahaja, katanya kepada wartawan. Rahim berkata, dia turut bertanya mengenai keluarga lelaki itu, sebelum dimaklumkan dia sudah lama berpisah, namun sudah berkahwin baharu, dengan seorang wanita Sarawak. Katanya, ketika itu dia sempat mencadangkan kepada lelaki itu, supaya membawa isteri tinggal di rumah pusaka ibunya, namun suspek memaklumkan isterinya sering terbang. Waktu itu dia biasa sahaja, tidak kelihatan mencurigakan, dan saya sempat bergurau dengannya. Saya memang kenal dengannya kerana sekampung, tetapi sudah lama juga tidak berjumpa, dia tiba-tiba muncul di kampung. Setakat yang saya kenal, dia baik, seorang yang baik, malah penduduk kampung panggil dia adik kerana dia anak bongsu, katanya. Menurutnya, sebaik menerima berita mengenai penemuan mayat, dan seterusnya tangkapan suspek, dia dan beberapa rakan di kampung terkejut. Beberapa hari sebelum penemuan mayat, dia dilihat minum di sebuah kedai makan, berhampiran kolam memancing di dekat rumahnya, selain ada meminta sebut harga untuk membuat pagar rumah ibunya. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pemotong rumput, beritahu nampak Proton Saga FLX di lokasi sekitar jam 8 pagi, pada 12 Disember itu, namun suspek tidak kelihatan. Itu kali terakhir kereta itu dilihat. Ada penduduk cerita, dia ada berjumpa dengan suspek di kolam untuk sebut harga pagar, tapi suspek kelihatan tergesa-gesa untuk beredar, katanya. Warga emas itu turut memaklumkan yang lokasi penemuan mayat itu adalah rumah arwah kakak kepada suspek, manakala rumah ibunya turut berdekatan kawasan itu. Pihak polis bagaimanapun belum mengesahkan tentang status hubungan suspek dengan mangsa, kerana walaupun suspek mengaku bahawa mangsa adalah isterinya, dia tidak dapat mengemukakan sebarang bukti seperti sijil nikah ataupun gambar majlis kahwin. Sekian, terima kasih. Wassalam.